Baik, terima kasih kepada rakan tugas kita. Sosial, kita akan bercakap tentang livable city ataupun apa yang kita idamkan sebagai penghuni suatu kawasan dan berkaitan rapat juga dengan SDG ataupun Sustainable Development Goals oleh United Nations. Apa yang direncanakan untuk pembangunan yang mapan seterusnya bergerak ke hadapan tahun 2022 sehinggalah 2023. Apakah perancangan kerajaan? Bagaimana seni bina bandar tersebut, kediaman anda secara keseluruhannya, apa yang perlu kita ketahui? Kita akan ketahui selepas ini, tapi kita saksikan klip khas ini terlebih dahulu. Anda mengidamkan struktur keadaan rumah yang dihuni, juga bandar itu sendiri, yang bagaimana ia boleh menjadi sebaik mungkin untuk warga masyarakat. Ya, warga masyarakat yang menyeluruh, ya, juga mencapai warga tua, golongan kurang upaya dan sebagainya. Jadi ia mengambil kira semua aspek penghuni sesuatu kawasan atau bandar. Bersama kami pagi ini, terima kasih dan juga selamat pagi Tuan Kamaruzaman bin Umar yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha untuk Perancangan dan Persekitaran Mapan. Kalau disebutkan SDG ataupun sasaran kelestarian ini merupakan spektrum yang terlalu banyak, Tuan, ya. Luas. Tapi untuk idam ini, secara spesifiknya, bagaimana Malaysia ini boleh menjadi lebih dihuni lagi, livable, seperti negara-negara yang dinobatkan sebagai livable? Okey, terima kasih Zaleha dan Terence kerana memberi peluang kepada Kementerian Perumahan dan Kerjaya Tempatan serta agensi kami Plan Malaysia untuk bersama pada pagi ini. Untuk menjawab soalan yang Zaleha ajukan tadi secara holistiknya, semua nakkan sesuatu yang menjadikan bukan saja rumah tetapi senario kehidupan yang lengkap, selesa, yang mana memberi you peluang bergerak daripada satu poin ke satu poin dalam keadaan yang amat memudahkan. That's how should be the smart city yang kita nak capai melalui livability Malaysia. Tetapi hari ini kita nak bercakap tentang idam. Satu-satu alat ukur kepada menjadikan bandar yang smart dan juga livable kepada terutama rakyat Malaysia. Indikator yang kita bina ni melalui Plan Malaysia, kita terima kasih kepada jabatan yang bekerja kuat ni kerana dia menentukan beberapa indikator yang menyamai apa yang ditetapkan oleh United Nations. Ini bukan indikator yang dibina oleh Malaysia saja, tetapi menuruti apa yang ditetapkan di peringkat antarabangsa supaya indikator ini menjadi asas yang kukuh kepada mana-mana negara dalam dunia ini untuk dinilai menjadi suatu negara yang melengkapi livability yang kita nak capai. Bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Mungkin kita boleh senaraikan indikator-indikator yang bakal diguna pakai untuk melihat kemapanan, kelestarian dan juga livability sesuatu bandar atau kawasan. Silakan. Ya. Tapi sebelum kita bercakap tentang butiran, yang mana kadang-kadang di peringkat bawah dia tak perlu benda itu. Dia lebih nak tahu kepada apa asas utama kita membuat penilaian. Ada 3 faktor yang kita cuba nak capai. Falsafah utama kita ialah nak merawat dahulu keresahan rakyat selepas daripada post-COVID yang berlaku. Kedua, kita nak membina balik keyakinan mereka. Macam mana nak menghadapi balik kehidupan. Dalam banyak kes kita lihat ramai yang resah, gelisah dan pada satu tahap putus asa menyebabkan tidak dapat membina kehidupan balik seperti mana yang sebelum COVID. Dan akhir sekali, seperti mana yang Berhormat Menteri KPKT bangkitkan,
now is the time untuk menepati ekspektasi rakyat selepas dua peringkat tadi. Itu yang paling susah. Saya ingat yang dua pertama tadi kita mudah atasi. Tapi nak menepati kehendak mereka, ia berkaitan dengan livability tadi. Dan juga berkaitan dengan apa-apa yang dibincangkan tentang kehidupan seorang manusia, satu keluarga di negara ini. So, mengapa kita nak melihat kepada agenda livability Malaysia? Tak boleh lari daripada konsep keseluruhan kerajaan memainkan peranan dalam menjalankan fungsi-fungsi serta peranan-peranan yang penting, terutamanya kepada siapa? Iaitu PBT, pihak berkuasa tempatan yang regulate, yang menentukan peraturan kepada suatu bandar raya atau perbandaran dan daerah. Inilah akan membawa kepada pembangunan agenda Malaysia berdaya huni atau livable Malaysia selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke arah keluarga Malaysia. Ini konsep yang luas untuk dilihat oleh negara. Bila Tuan sebutkan tentang menepati pengharapan ataupun expectation pengharapan rakyat itu, selain daripada mengharapkan kos sara hidup yang lebih berpatutan, kehidupan yang lebih selesa, apa lagi yang dikenal pasti dalam usaha untuk mendapatkan apa sebenarnya yang rakyat mahukan? Ya. Berbalik kepada tajuk, apa yang rakyat mahu, tapi kita kena bawa balik pada tajuk kita hari ini. Mestilah balik kepada agenda berdaya huni sebelum dinilai melalui indikator IDAM tadi. IDAM is just the process. Tetapi balik kepada agenda itu ialah pertama kita mesti memastikan penyediaan rumah. Tadi subjek sebelum ini tentang rumah. Menyediakan rumah mampu milik yang mencukupi dan berkualiti. Dalam kebanyakan kes, apa yang didapati rumah itu berkualiti rendah. Kalaulah harga je pun rendah. Tetapi kalau harganya tinggi, selalunya dia dianggap berkualiti tinggi. Tetapi tidak dalam jurang julat menempati keseluruhan masyarakat. Kedua, naklah mengarus perdanakan pendigitalan dalam penyampaian pihak berkuasa tempatan. Maksudnya, mengurangkan birokrasi melalui penggunaan sistem online. Sekarang ni kita boleh bayar cukai tanah, cukai pintu melalui sistem. Tak perlu lagi ke kaunter bersusah-susah. Ini memudahkan rakyat. Ketiga, memperkasa pembangunan komuniti bandar. Bagi rumah yang banyak bentuk bertingkat tu, kondominium apa ni, mesti ada kesatuan komuniti. Tidak boleh 100% meletakkan kepada PBT untuk menguruskan keseluruhan kebersihan dan sebagainya. Peranan komuniti perlu ada. Even di jabatan pun kita perlu ada setiap hari hujung minggu kerjasama antara semua kaki tangan, pegawai dan sokongan buat sesuatu untuk you bersihkan ruang pejabat you. Walaupun kita ada janitor, kita tak boleh harap pada dia. Inilah konsep yang kita nak terapkan. Keempat, mempertingkatkan kesiapsiagaan kebombaan dan penyelamatan. Disebabkan bomba itu di bawah KPKT. Ya, betul. Dan tahun ini, yang peliknya, cuaca tidak baik pada kita berbanding dengan dulu. Boleh kata setiap bulan ada banjir, kilat dan sebagainya. Dan pihak bomba merasa letih juga kerana walaupun kita kan bomba itu ramai, 14,000 orang, tetapi di seluruh Malaysia. Jadi kalau berlaku banyak berkali-kali di satu tempat, menjadikan mereka agak kelesuan. Satu lagi, kita nak mengutamakan kemampanan bandar, pembangunan dan daya tahan bandar hijau. Is a green city konsep. Tapi kalau saya rujuk YouTuber 2-3 minggu ni, ramai YouTuber asing yang datang ke Malaysia mengatakan Malaysia ni negara yang hijau. Kuala Lumpur terutamanya. It's a forest. Kita mempunyai hutan simpan yang berada di tengah-tengah bandar. 2 bulan, 3 bulan lepas, ada lawatan daripada negara Nigeria ke KPKT. Dan kita tempatkan dia di pusat IKPKT di Bukit Tinggi. Hutan. Bangun pagi dia kata hutan. Tapi tak sampai setengah jam dia sampai Kuala Lumpur. Dia kata kalau di negara dia, dari satu tempat nak ke satu tempat 2 jam tu hutan saja. Jumpa hutan saja, tak jumpa city, dia kata. Menunjukkan Malaysia ni, dia kata, I nak pergi ke hutan setengah jam saja. Janda baik dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah transformasi pengurusan sisa pepejal ke arah pembangunan ekonomi kita. Ini tak boleh tinggal dalam hidup zaman moden kita.
Kalau you tak ada sistem kutipan sampah yang cekap, dua bulan lepas saya berpeluang ke Jerman, negara yang maju, yang telah pun mengamalkan kutipan sampah 200 tahun yang lepas. Kita baru nak amalkan berapa tahun lepas merdeka. Tetapi sistem di sana sudah tidak lagi menggunakan landfill. Dia lebih kepada material recovery. Maksudnya dia proses balik semua. Tak ada dia buang. Kita nak suruh recycle pun payah, Tuan. Macam mana? Recycle kita, separation at source tu, di rumah tu berlaku. Tetapi bila di sistem kutipan tu kadang-kadang dia orang kata berjumble up balik. Ada ruang boleh diperbaiki. Ini yang kelemahan sikit yang kita cuba nak baiki dengan sekarang ni kita sedang mengadakan blueprint untuk ekonomi kitaran. InsyaAllah by next year bila lengkap kita akan ada satu orang panggil jalinan proses sisa pepejal sehingga ke tahap tidak membuang bahan-bahan yang beracun tu ke bumi. Kita akan proses dengan baik. Sebenarnya mungkin aspek yang penting juga untuk warga tua dan golongan kurang upaya, kerana masyarakat kita walaupun nampak muda, tapi setelah tahun 2020 perangkaan menunjukkan bahawa kita semakin menuju negara berusia. Betul. Jadi apakah perancangan untuk membantu golongan warga tua, sebab tak lama lagi kita semua akan sampai ke usia emas tu. Betul. Untuk menyokong apa yang Terry cakap tu, data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, orang yang berumur lebih 60 tahun ke atas sekarang ni more than 10% di Malaysia. Meaning that kita sudah ke arah macam Jepun. So apa nak membantu yang tua ni? Institusi komuniti perlu dibentuk untuk menyediakan fasiliti yang lengkap untuk dia yang tua ini, orang kita panggil orang yang tua dan juga OKU, tak lupa, jangan ingat yang tua saja, yang muda pun OKU mesti dibantu. Kita boleh mengikut apa yang diamalkan di beberapa negara maju seperti di Norway, Sweden. Dia menyediakan fasiliti perumahan tapi lengkap dengan servis. Maksudnya you bangun tidur, you punya bukan rumah dipanggil macam satu unit yang ada tempat tidur kan. Akan ada pekerja yang datang bersihkan macam servis apartmen. Ya, servis apartmen. Dan you bayar secara bulanan. Dan itu menepati apa yang semua manusia nak yang di peringkat. Kita ke arah itu dan ada pun telah ada, bukan saya kata kita ketinggalan. Ada, tetapi yang ada ni lebih kepada rumah-rumah yang disediakan oleh pihak swasta. Di pihak kerajaan masih lagi dalam perancangan untuk melaksanakan dengan PBT dan juga dengan pihak swasta yang boleh menyediakan perkhidmatan dengan lengkap. Dan bagaimana pula untuk disampaikan apa yang telah pun digariskan oleh IDAM ini kepada bukan warga masyarakat dan bagaimana mereka juga boleh tampil sama untuk merealisasikan apa yang telah pun dirancangkan. Terima kasih Zalia. IDAM, kalau kita dengar perkataan tu kita rasa macam sedap dengar kan? IDAM. Jadi kalau bagi kebanyakan orang bila pertama kali dengar dia kata apa guna IDAM ni? Jadi untuk memahamkan orang ramai apa IDAM sebenarnya, maka satu majlis pelancaran akan diadakan besok pada jam 11 pagi di Hotel Zenith Putrajaya yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Rizal Marikan Menteri KPKT. Dan sebelum itu, sebelum majlis pelancaran itu kita akan adakan satu dialog. Dialog untuk membincangkan tentang livability Malaysia melalui indeks daya huni ini. Dan kita juga akan pancarkan melalui FB KPKT secara langsung dan juga FB Plan Malaysia. Bagi mana-mana yang tak dapat datang boleh mengikuti melalui siaran ini. Ambil peluang. Rugi. Sebab kalau kita tidak tahu apakah yang nak dinilai, maka kita akan rasa kita ketinggalan. Rugi bila ketinggalan dalam negara yang sedang membangun
Tapi kita ni kadang-kadang orang putih kata kita bukan membangun dah. Dia kata kita ni sudah membangun. Dalam kebanyakan betul tuan, ada yang viral daripada salah seorang pelancong daripada US mengatakan dekat tempat saya pun tak ada secanggih macam ni. Tuan, ada juga sebenarnya di atas meja ni ada kemeja tea yang reka khas untuk idam dan juga livable Malaysia. Mungkin tuan boleh kongsikan apakah cerita di sebalik t-shirt ni kepada para penonton. Di depan ini adalah livability Malaysia ataupun berdaya huni kalau bahasa Malaysianya. Dan ini menggambarkan idam as a tool, sebagai alat untuk ke arah livability Malaysia. Dan livability Malaysia akan merangkumi seperti mana awal saya cakap, bukan saja perumahan, termasuk kepada masyarakat. Tetapi di belakang ini sendiri adalah logo idam. Dan mana saya pun daya huni. Ada. Dan ini livable. Jadi kedua-dua ini saling berkait untuk menjadikan Malaysia by now until 2025 negara yang menepati Smart City dan SDG seperti mana yang Terence dan Zaleha bangkitkan di awal. Tinggi KPI nak kena ambil ni. Jadi bagaimana untuk rakyat sebenarnya terus menyumbang kepada idam? Sudah pasti idam pun walaupun sudah direka khusus akan terus mendapat buy-in daripada para penghuni. Ini bagaimana untuk mereka terus menyumbang ke arah memberi idea, ke arah menyampaikan hasrat mereka, idaman mereka kepada idam. Rakyat tidak perlu memikirkan apa indikator idam. Itu tugas Plan Malaysia dan kami. Tetapi sebagai rakyat, sebagai warga lah, warga negara Malaysia, termasuk saya, Zaleha, juga Terence, kita mesti sama-sama mainkan peranan kita as a unit dulu. And then pada keluarga kita sebagai satu sel pula. How you nak membantu, terutama tadi, SAS dulu, separation as source. Kemudian di luar rumah you dengan jiran you. Community. That mean, sampah depan rumah you jangan disapu sampahkan ke depan rumah jiran you. You ambil sampah depan rumah you, masukkan dalam beg dan buang. So kalau kita mula daripada awal step by step, akhirnya idam akan menjadi satu indikator yang sangat berguna ke arah livability Malaysia. Saya percaya pada tahun 2025, livability Malaysia akan menunjukkan satu pencapaian yang baik. Kerana di peringkat PBB, indeks yang kita gunakan ini menyamai apa yang mereka tetapkan. Mungkin tuan boleh serahkan t-shirt ini kepada Terence dulu. Ini size M, Terence. You size apa? Size M. M juga. Okay. For you, my dear Terence. Wow. Here we go. Hari ini juga saya pakai, tuan. Dan kita akan sama-sama kongsikan dengan bagaimana sebenarnya penting untuk satu konsep ini kita sama-sama hayati dan jiwai tuannya, dan juga mungkin ucapan kepada para penonton nanti untuk khususnya untuk perasmian rasmi nanti. Sekali lagi, KPKT dan Plan Malaysia menjemput semua warga Malaysia bersama kami esok melalui FB KPKT dan FB Plan Malaysia. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana memberi peluang pada KPKT dan Plan Malaysia berada di sini pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami dalam perbincangan ini. Menarik untuk kita sama-sama kenal pasti apakah perancangan berterusan untuk daya huni warga negara Malaysia selepas ini bergerak ke tahun 2025. Betul, supaya kita tidak lagi teraspirasi, lihat negara sana, lihat negara itu. Ianya akan direalisasikan di negara kita sendiri, jadi mata dan telinga warga masyarakat dan komuniti kita untuk melihat bagaimana boleh dijadikan satu bandar yang sangat berdaya huni. Indeks daya huni Malaysia, ini KPI kita untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pada kali ini, dan kita nantikan apakah antara perincian sebenar pelancaran rasminya nanti. Dan seterusnya kita juga akan nantikan anda untuk memainkan peranan seperti yang disebutkan tadi. Kita perlu juga mainkan peranan kita sebagai sebahagian daripada komuniti yang berdaya huni. Separation at the source itu penting. Kita juga perlu menjaga kerjasama sesama jiran tetangga, dan selain daripada itu juga kita terus memainkan peranan dalam aspek-aspek teknologi yang akan terus diberikan peluang untuk menggunakan pakai teknologi yang mendemokrasikan